Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator anda, Amzalur Rahman, dan selamat datang ke podcast. Podcast ini dibawakan oleh Arcade Music Perak dan ia merupakan satu usaha kecil pot untuk mengenal pasti, mengumpul dan menyimpan maklumat dan data berkaitan seni budaya yang berkaitan dengan negeri Perak. Ni kita simpan benda ni. Benda ni memang kena Dia proper. Proper. Yang awal-awal ni kena proper. Risau kena marah. Dia intonasi tu. Intonasi tu. Tapi sebelum tu bang, ni nampak baju smart-smart ni dalam ni kan. Belakang ni kita ada. Kita nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada Benang Kain. Benang Kain. Ya, terima kasih Benang Kain kerana menaja episod kita. Ada ciri-ciri kependekaran. Tak ada samurai je? Tak ada samurai je? Tak kena bayangkan Dia lah. crossover, dia crossover lah. Dia keris sikit. Ya. Okey, sekarang ini nampak dah kita dah bagi hint-hint sikit tu. Siapa bersama saya hari ni? Dan tak lain tak bukan. Ini dia Rafiq. Ya, saya Azan Adin. Saya Cat Farish. Nampak beza tak Azan dengan Abang Cat kita sekarang ni? Alright. Sekarang ni bersama saya Abang Rafiq. Hari ni tak berlima, hari ni berdua saja. Sebab kita tadi saya bagi tahu mengumpulkan Arcade Negeri Perak. So Orang Perak. dua orang je lah Mika datang. 05. 05 ke? Tak, kita orang 05 tu nombor phone. Oh. Nombor rumah kan. Okey, kita dah tanya nama. Kita sekarang ni bersama dengan Abang Rafiq. So kenapa? Macam mana kita nak teruskan straight lah dulu Macam mana Rafiq tu boleh bermula namanya Rafiq tu? Kalau korang sebelum panggil kita orang ni, korang ada Google tak? Saya ada Google, tapi kita nak tahu lebih Yang korang tahu macam mana kita bermula? Yang saya tahu Rafiq bermula. Yang korang Google lah. Yang saya Google lah Okay. Okey, daripada Rafiq ni bermulanya Kita tengok mana yang salah. berdua. Startingnya daripada Abang Cat dan juga Abang Zain. Dia start dengan Cat dulu. Lepas tu Cat dia kumpulkan geng-geng yang nak terlibat dalam projek tu lah. Projek tu, siapa yang bagi nama Vibe? Vibe. Projek kau tu lah. Sendiri macam bincang-bincang. So projek tu nama Vibe lah. Kumpulan tu. Because of the song. Bye. Lagu R. Kelly and the Public Announcement. Itu lagu Vibe tu style lah. Sebab apa, bila Innuendo perform lagu tu memang nampak macam style. Sebab dia ada rap sikit dia semua kan. So Cat buat nama group Vibe. So dia kumpulkan orang-orang tu buat projek tu lah. So itu dalam cerita Vibe lah. Tapi kalau cerita Rafiq sendiri memang pelibatan kita semua lah. Kecuali Sain, Ahmed dan Mut. Kita tiga orang je. Kita. Asalnya bertiga saja. Yang Rafiq yang buat Rafiq ni lah. So kira Azim tu kira juga lah. Kita berempat lah tu. So daripada Project Vibe tu kita tukar pada Rough Edge lah. Sebab nama tu melambangkan the concept sendiri lah kan. Sebab macam Vibe tu kita tak dapat nak. Bila saya dah tolong Cat untuk buat Project Vibe ni, saya rasa macam susah betul lah nak apa vibe yang kita nak bagi ni. Macam mana nak jadikan nama ni kena dengan kita. So jadi kata Cat, kita buat apa yang kita mampu. Kita buat target yang baru dan kita cuba capai target baru tu. So kita sekarang nak apa? Kita nak bawa this new R&B feel kat KL yang tak ada lagi, itu style hip hop, R&B, soul. Macam Jodeci, Drew Hill semua ni. So kita nak bawa this, kita panggil dulu rough sound lah. Sebab bila harmony kita buat tu bunyi dia akan rough sikit lah. So kita cakap this rough sound lah. So bila Cat bagi idea, bubuk edge kat belakang tu, Rafiq smart juga kan. So jadi Rafiq tu kita bawa lah the idea, the concept. Cat cakap pakaian style hip hop, okay cun. Lepas tu tapi sampai sekarang pun kita orang je ada. Dah tak ada dah. Untuk konsep ni. Konsep ni tak ada. Ya. Dan kita orang pernah cuti sekejap, kita orang reverse kereta kita orang. Lepas tu kita datang balik bertahun-tahun tu, kita parking balik, masih ada lagi masih kosong. lagi kat situ. Parking masih ada lagi, tak ada siapa masih ada. Okey. So itulah sekarang ni nak diceritakan apa vocal group ni lah akhirnya vocal harmonize ni. Sekarang ni memang kita dah tak jumpa lah selain daripada Rafiq. So ada lah, tapi dia tak ada this, dia orang tak dapat macam contohnya Rafiq dulu kita buat vocal
vocal konsep sekali dengan konsep kumpulan tu tau. So sekarang ni grup-grup baru ni ada. Dia orang nak buat harmony tapi dia orang tak ada konsep tertentu yang dia orang nak pegang. Apa konsep muzik tu sendirilah kan. Dan ada yang contohnya macam kumpulan ni dia nak buat acapella. Tapi nanti dia kena buat muzik pula. So dia tak boleh buat acapella saja. So at the end of the day takkan nak tinggalkan acapella. Start dulu kita nak buat kumpulan acapella. Tapi dia cakap kalau nyanyi tak ada muzik je boring. So faham tak? Dia macam alhamdulillah Rafish ni kita dapat the whole concept tu semua boleh pakai sampai sekarang. Seketul terus. Kita masih lagi sound macam tu, rough macam tu, kita masih lagi boleh pakai street macam tu. So itulah punca asalnya kumpulan Rafish ini tercipta, nama Rafish tu. Kalau acapella tak boleh pakai baju macam ni. Betul. Sebab Rafish je, dia boleh pakai baju apa-apa saja. General hip hop. Okey. Tapi kita sebenarnya kita nak tanya dululah. Kita dah jauh sikit tadi kan. Ini kita nak tarik balik kejap sebab kita nampak abang berdua ni lebih kepada R&B, lebih kepada hip hop. Boleh tak saya nak tahu 3 artis favorite abang? Sebelum kiranya awal-awal dulu siapakah 3 artis kita follow dia lah, influence dia? Yang original tu maksudnya awal-awal yang buat kau rasa berminat tu. Nak into music sungguh-sungguh macam ni lah. Masa sebelum jumpa Azan kan, memang tengok satu konsep ni nama dia Jagged Edge. Jagged Edge ni dah ada dah masa tu. Dah ada Jagged Edge, lepas tu banyak lagi grup-grup yang dia orang ni R&B tapi kenapa dia orang pakai macam ni? Highland Place Mobsters, lepas tu Jodeci. Dia orang kalau orang cakap West Side tu kan, dia orang ni gangster lah, G lah. So kenapa dia orang dalam kategori R&B? Masa tu. Tapi tak ada explanation. Masa tu kita main buta taram je. Tapi bila jumpa Azan cerita, Azan cakap ni vocal group macam mana semua. So ada rupa-rupanya R&B ni ada macam-macam. Soul tu yang paling penting. Jadi tiga grup tu bukan ada grup sajalah, ada solo jugalah yang diikut masa keadaan tu. Usher, Jagged Edge dengan satu lagi Puff Daddy. P Diddy. Puff Daddy. Masa tu tiga tu sebab Puff Daddy ni producer. Ini untuk Cat lah, producer. Lepas tu masa Usher tu dia produce Usher. Sekarang ni dulu kat belakang inlay tu kita buka, kalau kita tak pun belakang cover kaset tu kita tengok ada tulis Sean Combs. Kita kata ni mesti best. Contohnya Jodeci, Sean Combs. So lepas tu LaFace. Later baru kita tahu Sean Combs tu adalah Puff Daddy lah. Maksudnya bila Sean Combs decided macam okey lah aku nak pergi depan pula. Kan sebab dalam interview dia kata macam ada orang nasihat kat dia macam kau buat lah, kau pergi depan pula tunjuk. So dia pergi depan baru kata sekarang ni nama dia Puff Daddy. Sebab dulu kita panggil Sean Combs je. So kalau kita tahu Sean Combs kalau dia tarik artis selalu power. So lepas tu Jermaine Dupri. JD ni pula yang Jagged Edge lah. Dia ni. Lepas tu bila kaji balik Sean Combs ni, The Brad pun bawah JD je. Jadi rupa-rupa Sean Combs ni dia anak buah pada Devante. Devante ni Jodeci. So bila kaji dia producer, rupa-rupanya ada sangkut paut dengan orang yang kita minat. Zaman dulu because kita tak ada basic information, maksudnya macam sekarang ni basic dia ada Google. Daripada Google tu dia akan pergi ke merata-rata tempat. Zaman dulu kita ada magazine nama The Source yang Vibes yang sangat mahal. Sebab itu imported magazine. Kalau ada yang version Malaysia punya reprintnya boleh lah, tapi jarang lah. Memang semua imported. Kita tak mampu lah nak beli benda tu. Lepas tu kena membaca sungguh-sungguh lah. So information yang kita dapat sangat limited. Jadi antara yang benda kita buat ialah bila kita beli satu-satu kaset tu, kita buka, kita baca inlay tu lah, tengok siapa producer dia, lepas tu kita matchkan dengan kaset lain. Dia ni pun buat kat sini lah, ni arranger untuk lagu ni. Jadi kita nak piecekan segala information yang kita ada tentang this whole genre lah kan. So tapi sikit lah, memang very limited. Kalau zaman sekarang ataupun zaman dulu kita ada Google macam zaman sekarang, YouTube semua,
kita dalam masa singkat lagi, dalam masa setahun tu kita boleh macam-macam tahu lah, macam-macam buat lah. So macam budak sekarang sebenarnya kalau dia orang betul-betul into satu-satu muzik tu, dalam masa seminggu dia boleh dapat banyak lah. Dulu kalau nak cari satu lagu macam sekarang ni Google senang, kita nak cari lagu apa semua. Kalau dulu macam mana kita nak dapatkan lagu, nak hafal lagu tu? Dulu macam Kat sendiri kerja kat CD shop kan, kedai jual CD. So dekat situ saja kenalan Kat yang banyak ada adalah orang-orang yang dalam industri. Yang di mana dia orang order macam CD nak order, dia ada satu kedai ni namanya Virgo Music. Virgo Music ni dia ada hip hop, R&B, memang Kat dia jaga. Lepas tu skinhead, punk ada satu budak jaga. Lain-lain. Lepas tu yang hardcore ada seorang budak jaga. Yang death metal Virgo ni saingan Silent Power Station ke macam mana? Dia tak Silent Power Station, dia awal lagi pop. Dia pop. Music Valley semua pop. Tapi ini Virgo Music ni dia into genre. Okay. So dengan adanya Virgo Music ni dulu dia copycat Tower Records. Tower Records masuk, Virgo Music tu drop lah. Sebab The Real Deal lah masuk. The Real Deal masuk. Okay, kalau korang tengok cerita Empire Records dekat satu ketika tu dulu, pasal Tower Records lah tu kan. That is Tower Records. So Tower Records ni dekat Malaysia, Virgo Music. Virgo Music ni sinilah kau cakap name whoever, Butterfingers ke ACAB ke Malik Too Fat, semua ni sinilah dia cari muzik. Dan orang yang mencari muzik tu ini. So Malik order CD semua dekat Kat. Lepas tu macam Megat ACAB dekat situ juga. Dia punya girlfriend kerja dan information kat situ. Narcotic Chaos ke apa aku tak tahulah, semua death metal pun situ juga. So situlah pot dia, dan information daripada sinilah yang dapat kat semua budak-budak hip hop dulu. Lepas tu satu lagi, Victoria Music Station. Victoria lagi lama. So situ VHS. Victoria Station ni kau boleh buat mixtape. Jadi macam dia ada vinyl banyak kan. So tunjuk kat dia, okay, I want this song. Tu ambil ni pula. Okay, yang I want this song. So dia akan note semua tu. Lepas tu dia buat mixtape. Kita bayarlah ke RM20 ke contoh. So kaset. So kaset tu baliklah dapatlah dengar song. Kalau tidak kita tak tahu. Kita nak beli tak mampu. Dekat situlah juga ada jual video tape, tape video yang tulis MTV Unplugged, MTV Crib, MTV, semua segala-gala MTV kat situ. Itulah Google kita. Google kita adalah kaset dan VHS. Wow. Sama juga dengan skaters, sama juga dengan whoever lah yang nak dengar. Sebab kita tak ada MTV. Apa influence luar semua zaman tu, memang kita kena kongsi apa yang ada je. That's why dulu adanya dia orang panggil underground. Underground ni konsepnya bila budak-budak yang serumpun pada satu minat yang berkumpul. Ni bukan benda-benda dia underground ataupun mainstream. Mainstream ni benda yang dah mass, dah semua orang dah tahu dah senang, dah boleh cari kat kutub kanah. Tapi benda-benda yang ni yang orang tak tahu ni dia panggil underground lah. Siapa yang ada minat benda tu share. Contohnya dalam bas, aku rasa kau minat muzik ni, betul ke? Mana kau tahu tu jadi ngam. Dia buatlah dia punya kehidupan underground sendiri. Lepas tu dia cari. Itu yang dulu ada Central Market, tempat-tempat budak-budak ni berkumpul. Kat Central Market, kat Central Market ni macam-macam ada kan. Kau nak naik atas, dancer. Kau tinggal bawah tu dekat situ art, melukis. Dekat atas ni hardcore. Lepas tu skinhead. Lepas tu ada semua department, everywhere macam ada kompleks untuk mencari kawan. Kompleks, okay, aku nak duduk dengan budak-budak hardcore. Aku nak duduk dengan budak-budak skate. Kita budak-budak komik pun ada dekat situ juga. Komik situ. Semua dekat satu Semua dekat kawasan situ. That's why dulu satu ketika Central Market ni betul-betul universiti lah. Dia universiti lah. Universiti. So jadi dekat situlah terjadinya kumpulan Nico. Ada satu competition rapping bat di mana dia menang pergi US. Situlah Nico wujud. Dan masa tu Poetic Emo dah ada. Poetic Emo dah ada dah. Dia jadi PMO. PMO ni kira kuat. Masa tu, masa zaman-zaman rap tu, zaman-zaman 42C semua ni, PMO ni kira dengan Crash Course. Dua grup ni yang kuat. Kat situ. Lepas tu Azam ni tempat situ sini.
So situ universiti kita. Tapi tak jumpa lah. Kita tak jumpa. Tak tapi jumpa universiti dulu. sama. Oh, dalam satu kawasan yang sama. Macam kalau kita belajar kat mana-mana uni, kita kenal budak kos kita je. Tak kenal budak kos lain unless kita betul-betul popular kan. Tapi biasanya tak lah kan. Sebab tempat besar, lagipun timing tak sama kan. Macam sini je Ipoh lah. Sini Ipoh lah. Kat Ipoh lah. Situ pun dulu tahun Ipoh dengan McDonald. McDonald mana? McDonald dah tak ada dah McDonald. Oh, depan Ipoh tu. Dah, depan Super Ginta ada McDonald. Situ siapa yang ada duit sikit akan lepak McDonald ke apa? Macam mana? Itu McDonald tu macam tempat gila babi je lah. Okay, hot stuff. Hot stuff. Awet Hot tune chip, semua. hot. Situ semua tempat Cinggi- pop lah tu. cinggi power. Cinggi power. Macam dalam rock lah ni. Macam dalam rock lah. Dan nak tahu zaman dulu, zaman tu orang yang minat hip hop ni, minat R&B ke minat hip hop ni, dia kena tahu macam mana nak buat loop. Kita tak ada instrument, kita there's a lot of money. Kalau kau nak buat instrumental, nak perform, banyak duit kena pakai. So pakai kaset, dubbing dua. Oh, dulu. Play ni setiap kaset, setiap instrumen daripada US, dia ada lagu dia akan ada gap. Gap 8 bar. So 8 bar tu dia akan record break part. Record part. Cukup 8 bar, stop. Lepas tu river balik, stop, river balik. Jadi -1. So -1 itu lah kita orang perform dekat semua club kat sini dulu. Masa zaman aku kat Ipoh lah. Macam orang pernah menari ni. Menari-nari ni semua. Hanya menggunakan tu je. Kaset. Tapi kita kena pergilah kedai buat Tak. Dia kau pergi cari CD, kau kena beli kaset. Ada satu Criss Cross dah keluar. Okay. Ada 8 bar loop. Depan tu introduction dia 8 bar, lepas tu ending dia 8 bar. So potong 8 bar tu pakai kaset lah. Play, reverse, record. Play, reverse, record. Itulah yang paling gila budak-budak Ipoh dulu. Masa tu nak buat. So information ni dapat daripada mana? Daripada universiti. Center market. Orang-orang sini hantar. Information ni lah. Inilah info kita, bukan Google. Inilah dulu punya tahun 2000 lah tahun 2000, tahun 98. Tahun 90-an. 90-an tu. Saya lahir 95. Tak sempat lagi Kau lah tak nak sempat merasa. lagi. 90-an kan? 90-an kan? Apa dia? Ke Central Market 90-an. 90 kan? CM daripada awal lagi dah ada, tapi cuma kita terlampau budak je tu. Masa zaman aku pergi CM tahun 90 tu, masa late 80s tu pergi, dah ada dah dekat kedai tu, nama kedai mamak tu Usop lah zaman dulu. Sebelum Hamidia pun nama dia Usop. Kat situ ada musician macam band-band lama zaman Bloodshed ni, Punisher apa semua ni. Dia orang memang otai gila. Sekarang bukan ni 10 tahun atas kita, lebih daripada 10 tahun ni umur. Dia orang dah ada dah kat situ. Lama tu. Jadi masa kita datang tahun 90 tu first time Andy Flop Poppy. Waktu tu Andy Flop Poppy macam 2 tahun lagi tua lah. Sebab tahun 90 tu saya form 4. Lepas tu dia dah habis sekolah. So dia dah boleh lepak selalu kat situ. So dia bawa datang duduk tengok. Itu bukan ni band ni. Syok, rambut panjang segitu, budak-budak sekolah mana boleh rambut panjang kan. So tengok macam gila lah. Dia tu nampak macam buta, main saxophone. Rambut panjang je main saxophone. So, culture shock kak. Ingat kan semua yang lepak kat situ semua mesti gitar, drum kan, bass kan. Tak, saxophone pun ada, macam instrumen ada. Dia memang music kat situ lah. Semua instrumen memang ada dekat dalam center market tu lah. Tak, maksudnya semua musician. Dia punya art and craft tu bebas lah. Maksudnya kadang-kadang kita ni budak-budak, kita ingatkan genre tu memisahkan masyarakat. Budak-budak ni tak kelepak budak-budak ni. Zaman tu budak punk tak ada tau. Budak punk ni Revolusi Revenge of the Rats ni bermula tahun 93. Sebelum tu tak ada, budak punk tak wujud. Kalau ada punk sebelum tu, semua adalah punk budak-budak yang study kat UK. Lepas tu bawa ke Malaysia macam tapi dia tak jadi punk kat sini lah. Dia punk rocker. Macam Joe Kids semua ni, dia orang punk yang minat music punk. Dia orang bukan punker. Punker ni yang berperangai macam budak-budak hanat kat UK lah. Yang meludah apa semua tu kan. Pecah-pecahkan barang lah. Masa tu tak ada kat sini. Tapi Som 3 tu waktu Revolution Revenge of the Rats, first gig dibuat oleh budak masa itu. Sebelum tu gig macam
bukan macam gig yang start Tang buat, Iman Tang buat tahun 93 tu, gig tu jadi proper, bayar pakai proper. Kalau tidak tu kita buat macam ada tempat roller skate nama Galactica. Jadi sambil skate, sambil chop, sambil tu ada band. Dia macam murahan sikit lah. Tapi start Tang buat Revenge of the Rats tu, orang dapat berasa pergi konsert. Padahal small scale kan. Tapi Dulu bus. sewa bus. Naik ramai-ramai. Nak pergi ke KL untuk gig. Orang KL datang Ipoh naik bus. So society tu, setiap tempat ada society dia. Di mana itu zaman-zaman rock dulu, zaman-zaman alternatif orang panggil. Zaman-zaman gig tu memang kuat. Memang kuat. Satu bas tu semua naik bas. Sewa. Kita nak pergi KL, Ipoh ada gig. Aku main kat Ipoh. OAG main kat Ipoh. Masa tu Future Primitive daripada Johor. Masa tu semua datang. Lepas tu Intoxicated, masa tu muda lagi semua. Semua there's a lot of band. Tapi hip hop tak ada masa tu. Hip hop cuma street. Dia start daripada music punk masuk ni, baru kita ada konsep selain pada metal. Kalau tidak, apa-apa yang macam tu je semuanya metal. Metal dah jauh ke depan, dia orang dah ada kaset sendiri, kumpulan FTG lah, Chromok lah, dia orang dah ada lagu ori. Tapi bila genre yang budak-budak baru ni start dengan Iman Tang punya movement ni, budak-budak yang tak ada lagu sendiri naik atas stage, semua cover. Semua cover song aja. The Splatters ke apa, Subculture ke, waktu tu semua memang totally cover song. So sama macam kita orang, kita pun ambil sebab saya memang lepak CM, lepak dengan dia orang juga. Bila kita nak start balik, kita bukan nak start balik, kita nak start hip hop gig kat Malaysia ni, first kali kita cakap cover dulu. Sebab budak-budak kita tak ada muzik sendiri. Jadi macam mana nak start kalau tak ada langsung event? So budak-budak tak lagu sendiri pun tak apa, cover. Buat je. Apa-apa lagu cover je semua. So the gig start dengan lagu cover. Cover je. Apa yang itu sebab bila cakap pasal dulu punya hip hoppers, rajin beli CD ada instrumental. Single. Single tu ada instrumental. Dulu ada vinyl pun ada instrumental. Siapa yang ada vinyl tu kaya. Untuk zaman tu memang kaya. Ini anak orang kaya ni, ada DJ. DJ tu dah kaya dah. Turntable. So instrumental tu lah kita perform on top of the instrumental. So jadi kalau kau nyanyi lagu English tu kena English betul-betul. Kalau orang Perak nyanyi English, jadi orang Perak jadi bunyi Perak lah Englishnya. Tapi bila nak buat benda tu betul-betul, kena study lah. Tu yang ada wujudnya Rough Edge ni. Rough Edge ni orang-orang yang kita senang cerita macam ni lah. Kalau nyanyi orang putih tu kena nyanyi orang putih betul-betul. Zaman tu macam tu. Zaman tu. Budak-budak KL dia pun memang nilai macam tu lah. Kalau kau English bagus, dia orang puji lah. Tapi kalau English kau teruk, dia orang macam zaman tu kecam lah tu. Kalau dulu netizen dia lain lah. Netizen dia kat MIRC. Apa tu? Dia macam chat, internet chatting. Dia tak adalah macam sekarang ni netizen memang dahsyat lah. Netizen tu pun untuk scene kita orang kecil je, yang betul je. Tapi dia macam ni lah, kalau kau perform kau tak apa bagus, nanti orang bersurai. Kau bayangkan kau naik atas stage orang bersurai. Tak ada orang depan kau, ada b-boy lah. Kiranya masa kalau kita macam sekarang ni, kalau nyanyi macam mana pun dia tetap ada peminat-peminat dia. Tapi kalau dulu kalau ni tak okey, habis tak apalah. Memang dia orang tak ada tunjuk. Dia orang duduk pergi minum air ke apa semua. Dia sembang. Kau nyanyi macam lantak lah, kau nyanyi macam mana pun. Dia sembang, dia orang sembang. Tapi kalau nak tahu kau bagus tak bagus, orang akan stay dalam penuh depan kau. Tapi memang kat KL waktu tu memang because kau cover song. Kalau kau lagu sendiri, tu boleh zaman kita dah ada album semua tu beza jauh lah, because kita nyanyi lagu sendiri. So macam mana pun orang tetap akan cakap engkau lah. Bila kau cover song, dia bandingkan kau dengan original, mestilah kau tak boleh kau kopi ori. Tapi bang, kita nak tahu tahun 2000 tu kan, tahun 2000 tu kita nampak kalau ikutkan yang saya tahu zaman tu, kita ada skinhead, kita ada punk, kita ada metal. Memang nampak kalau kat Ipoh ni, Yipfong tu memang pop-pop diorang lah. So macam mana kalau kat Ipoh tahun tu, adakah R&B ataupun hip hop ni berkembang? Dan macam mana dia boleh kembangkan R&B dan hip hop dekat sini? Dekat Ipoh semuanya. Kita buat kat KL semua. Kalau KL ngam,
Semua tempat lain okey. Dia punca dia KL lah. Oh. Punca dia kedai KL. Dia bila kita dah dapat masuk industri dah, bila kita dah masuk TV, masa tu dah okey dah. Kalau tidak sebelum tu, tengok Indo perform, kena baling-baling barang dengan budak-budak motor semua. Memang kita rasa stres lah. Sebab kita supporter. Bila Indo perform, kita pergi. Kita support semua kan. Orang-orang yang tak tahu style muzik R&B semua harmony. Ingat dia orang ni macam kumpulan budak-budak lelaki dengan orang awet macam tu. So budak-budak lelaki ni baling barang lah apa semua, kita tengok angin ni kan. Tapi bila zaman kita, masa awal-awal tu memang ada benda-benda macam tu sikit lah. Tapi sebab kita masuk TV apa semua, masuk radio semua, jadi orang dah jadi, orang boleh. Lepas tu yang paling penting lah, poin utama dia bila kita buat benda jadi bahasa Melayu. Lagu tu jadi bahasa Melayu. Bila kita nyanyi lagu bahasa Melayu, orang boleh cakap, ni orang kita. Sebab sebelum tu problem Innuendo dia banyak lagu English. Okey. Jadi bila pergi setengah-setengah tempat macam luar dari KL, dia orang hangin sikit lah orang nyanyi English ni. Dia dengar kalau bunyi tak English sangat tu habis dah tu. Tak, maksudnya dia orang tak suka lah. Kau Melayu pun makan belacan nyanyi English kenapa? Itu sentimen kadang-kadang waktu tu lah. Luar mana. Urban kan, ada perkataan urban apa semua kan. Jadi memang orang kebencian sikit lah. Tapi bila kita dah buat bahasa Melayu, Cat start buat 1, 2, 3 dan 4. Tak ada apa kedok. Orang cakap, best pula kan. Kalau tidak orang ingatkan macam muzik ni bukan untuk dia orang. Dia orang cakap, kita rock je untuk kita. Ni bukan muzik kita. Contoh. Ada satu rapper daripada Canada, nama dia Vandal. Dia kita jangan letak Nico, For You To See, KRU dekat level hip hop ni. Dia orang adalah rap group. Masa tu dia orang dah buat rap group ni, dah ada lah. Rap ni dah lama ada, tapi hip hop. Zaman hip hop ni, timeline dia tak ada seorang pun buat Melayu. Tak ada seorang. So Vandal ni ada lagu dia buat bila masa korang nak nyanyi dalam bahasa korang. Dia cakap in English lah. Tapi dia cakap lah, kenapa korang masih nak buat bahasa aku? Kenapa korang masih nak buat bahasa aku? Kenapa korang tak nak buat bahasa kau? Ada masa tu lah tercetus je lagu hayalan dan ada rap hayalan. So lepas tu macam baru virus. Berani buat lah. Semua berani. Tapi antara awal tu member lah. Lepas Cat, Too Fat dengan Ultimate lah yang masuk kapal. So lagi gila lah. Jadi gila. Dan sekarang ni jadi dia budak-budak sekarang ni because of zaman ni. Apa yang kita buat. Sebab sebelum tu orang cakap tak boleh. Genre ini tak boleh bahasa Melayu pun tu cakap. Rap tak boleh, R&B pun tak boleh bahasa Melayu. Tak kena. Semua yang senior-senior kita cakap atas kita orang cakap. Sebab senior lagi pada atas tu, zaman city pop R&B tu lain. Tu zaman Datuk Sheila, Mazlan Hamzah, Roslan Aziz, tu zaman lain. So zaman kita orang ni zaman start Positive Tone, OAG, Poetic Emo, Innuendo ni memang English. Band-band banyak English. So dia orang cakap Melayu tak kena dengan konsep muzik sekarang. Cool lah. Tak bahas kita tak kena. Tapi saya sentiasa tak pernah agree lah, walaupun agree to disagree dengan dia orang, tak gaduh. Tapi balik tu cakap aku akan buktikan sebenarnya benda ni bukan pasal bahasa. Sebab kalau pasal bahasa, lagu sedap, tak kira bahasa kau boleh dengar. Kan? Walaupun kau tak faham bahasa tu kan. Ada muzik yang tak ada cakap, tak ada vokal, instrumental, kau boleh dengar. So bahasa tu bukan cerita dia kan. Kalau kau buat betul-betul cari the best words ataupun cari perkataan yang paling sesuai dengan melody tu ataupun cara rap macam tu paling sesuai dengan nak berpantunnya tu, kena dengan beat, kena dengan muzik, dia akan jadi juga kan. Tapi kau malas tu je. Sebab kau malas nak buat je. Cuba kau kaji, otak kau bagus kan. Kajilah, mesti ada cara apa. Bahasa apa kan, bahasa alien pun boleh perform kan. Boleh je kan. Tapi itulah cakap pasal zaman tu memang banyak genre lah. Genre-genre tahun 90-an ni sebab genre lah. Masa 80-an pop tu level lain. Pop ni pop culture. Sebelum tu pop culture tu tak sebesar 80-an. Popular culture. Popular culture ni kau boleh buat apa saja kau nak buat. Genre kau apa saja. Tapi tahun 90-an dia orang mula buat pemisah. Okey, jap kita clear kan. Kau genre apa sebenarnya? Aku grunge. Engkau apa Zak? Aku 70s punk. Aku thrash metal. Aku speed metal. Aku power metal. Masing-masing lain-lain. Tu 90-an. 90-an orang semua nak
define apa muzik yang kita layan ni sebenarnya. So lepas tu masuk 2000 orang dah start macam break the wall. Macam jap, di masa tahun 80-an lu kan Aerosmith buat dengan Run DMC okey je kan. Rock Walk With Me kan. Ni rock, ni rap boleh join, hip hop boleh join. Jom kita buat balik. Start kumpulan ni ada rapper campur ni. Tak, dia dah start evolve sampai sekarang dah masuk. Jadi apa? Jadi 80-an balik. Okay. Semua orang dah dalam popular culture. Jadi sama je. Yalah, sama. Mana ada? Tak ada. Kalau kumpulan K-pop, Korean pop kan. Dalam dia ada R&B, ada hip hop, ada rock, ada apa. Dia dah masuk macam tu balik dah. Tapi still lah, kumpulan-kumpulan vokal ni semua akan muncul balik, tapi bukan dalam konsep R&B soul genre mesti macam tu, tak ada lah. In fact, kita Rafish ni kalau dengar balik lagu kita, contohnya album Define kan, dalam tu ada lagu yang ke arah hip hop, ada lagu yang ke arah macam disco sikit, macam lagu Aura. Kita lepas tu ada bluesy ke arah macam Mati Sebagai Jiwa. Kita try. Dia umum. Dalam payung R&B soul tu sendiri, bawah tu kita try macam muzik sebenarnya. Kita pernah buat dengan Nuriza Idris, kita pernah buat dengan Amok. Ya, kita masukkan metal surf, kita masukkan semua. Dan dengan benda tu comeback Kukiran Tepi Pantai, kumpulan hijrah kan. Kita pernah dengan dia. Dia tak ada batas. Janji kau pegang pada roots kau, itu je. Itulah asalnya. Kiranya macam mana kita nak tarik semua orang untuk dengar lagu kita semua tu kan. Tapi masa pada permulaan Rafish ni, macam mana lagu-lagu yang pertama, lagu-lagu yang awal untuk bagi penerimaan orang ramai lah daripada lagu Rafish ni? Okay. Lagu first kita orang, lagu yang menjadi satu benda yang tiba-tiba orang cakap, apa salah lagu sini? Lagu campur. Lagu? Campur. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Itu lagu yang hit the ears. Orang-orang dekat KL sampai ke kampung-kampung ni, sampai ke Singapura. Lagu ni keluar, Tiada Lagi Cinta. Sebab kita cakap macam orang Melayu sekarang ni. Cakap English dengan Melayu, campur. Itulah. So macam Terry Lee, dia kata dia ada idea yang walaupun tak sebiji macam style orang KL. Orang KL ni dia ada certain, nampak? Certain. Tiba-tiba dia pakai certain, tiba-tiba pakai English kat situ. Dia ada tertentu je dia akan pakai English. Dia tak pakai semua. Dia tak pakai ekspresi kan. Dia tak cakap marvelous, tak ada. Ekspresi kita wow. Kita Melayu. Tapi ada sesetengah perkataan yang tak tahu kenapa kita pakai English. So Terry ni dia perhati benda tu, tapi dia kata dia tak mampu nak buat sebiji macam apa kita nak. Tapi dia bagi basic dia. Translation. Tiada Lagi Cinta. That means no more love from me. Itu very international lah. Maksudnya international punya dunia boleh nampak. Oh macam ni. Bahasa dia orang ni maksudnya. So kita kata okey lah. Kalau boleh saya nak lagu yang betul-betul dalam satu ayat tu ada English tengah-tengah tu. Saya nak macam tu. Tapi itu pun dah okey lah sebenarnya. Okey. So sekarang ni saya rasa kita punya talk ni memang betul-betul santai, tapi saya nak lebih santai-santai lagi, nak happening kan lagi penonton-penonton yang kita lagi kat rumah. Kita pukul 3 pagi kan. Kita lama. Mungkin tarik sampai 5 episod. Tapi nak tanya dulu kita, sebab kita saya ada beritahu Abang Cat, Abang Azan daripada Perak ni kan. So kita dah tahu kalau Abang Cat kalau cakap memang ada bunyi slang-slang Perak tu. Abang Cat dari mana bang? Saya daripada Kampung Seri Kinta. Oh, Kampung Seri Kinta. Tapi lahir dekat Teluk Enzin, Teluk Intan. Tahu Teluk Enzin dia orang tahu ke? Teluk Enzin nama asal nama asal lah. Lepas tu sekolah dekat St. Anthony, lepas tu pindah ke sekolah Raja Ikram, duduk kat Kampung Seri Kinta. Lepas tu menengah dekat kampung sekolah Pasir Putih, sekolah menengah Pasir Putih. Lepas tu pindah terus ke KL, Setapak High School. Okey. Abang Azan ni saya kira kalau saya tak tahulah kan antara kumpulan Rafish ni, saya rasa Abang Cat saja yang orang Perak saya ingat. So saya tak tahu pula Abang Azan ni orang Perak asalnya. Mungkin kat penonton-penonton kat luar ni pun tak tahu Abang Azan ni orang Perak. Dari mana bang? Iyalah tu. Saya lahir dekat Ipoh lah. Memang kat hospital kat Ipoh lah lahir.
Tapi macam adik-beradik saya, abang dan kakak saya memang lahir dekat Bota lah, Bota kiri. Botel. Ajarnya Bota Boti Bota. So dia orang memang lahir kat rumah kat sana lah. So dia orang betul-betul orang kampung sana, darah tumpah kat situ lah. Darah tumpah rakyat. Kalau demo cakap Perak lah. Kalau yang lain-lain tu cakap Perak. Tapi masalahnya bila kami ni pak kami ni dia start dengan apa cikgu, lepas tu cikgu besar, lepas tu pensyarah, lepas tu Kementerian Pendidikan. Jadi kita bergerak lah. Pahang, Sabah. Kan? Sabah, daripada Ipoh, Pahang, Ipoh, Sabah. Tapi Azan first dulu maju sikit. Kenapa tu? Duduk US. No, ya ke? Ya, kita US pun pernah duduk sana 2 tahun. Tapi itulah berpindah randah lah. Tapi cakap Perak tu tak pandai lah. Tapi kita punya cousin Mazen tu memang ada lah. Dekat yang otak-otak sikit, dekat belah Bota kanan kiri Layang semua ada lah. Parit ada lah. Lepas tu yang muda sikit kat Ipoh-Ipoh ni ada lah. Sebab family lah berpindah-pindah. Macam Abang Kat dekat United States of Sri Kinta kan. Uish. Dia lain sikit. Dia zaman tu apa orang cakap, nak cari sekolah yang elok konon-kononnya. Okey. Itu yang pindah ke Ipoh. Dah pindah ke Ipoh, duduk ke Ipoh ni, jadi lain. Jadilah orang yang elok sikit lah. Yelah, tengoklah sekarang. Tak ada buah sangat kan? Tak ada buah sangat tu sebab tak buah lah kena pindah kat KL. Tahun berapa pindah tu? Form 4. Memang bersekolah di sana. Sekolah sana. Sekolah yang buas. Setapak KL. Bayangkan. Ni dah high buah. school, Ni dah buah sangat. teruk. Dah buah sangat dekat Ipoh. Baik sangat dah kat Ipoh ni. Sekolah Pasir Putih. Baik. Ya. Baik. Pasir Putih baik. Tak pernah gaduh. Tak pernah ponting sekolah. Baik. Tak pernah. Masuk setapak high school. Lagi tak pernah gaduh. Tak pernah ponting. Itulah rupa dia. Itulah permulaannya. Memang dekat situlah bermulanya. Okey. Dia punya journey tu lain sikit tau dekat sini kan. Masa tu keluar Panca Indra, pop, skateboarding. Okey. Aku nak jadi macam ni. Tengok Panca Indra. Tengok Panca Indra. Utusan Malaysia. Okey. Skateboarder. 3 orang lompat deck. Nak jadi skaters. Duduk KL. Sampai KL bukan nak belajar. Jadi skaters. Tapi jadi skaters tu, masa jadi skaters tu lah yang dah minat muzik. Ya, tu kena budak-budak. Itulah kena budak-budak CM semua ni. Sebab universiti aku daripada skate jump ke muzik. Kira itulah asalnya tu. Kalau tak bukannya nak ke muzik pun, asalnya nak skateboard je dulu. Skateboard je. Masih boleh lagi lah. Lepas tu balik Ipoh. Masa tu orang KL cakap kalau kat Ipoh kau jumpa Joe Ipoh. Skateboarders. Jumpa Joe tu kat situlah bermulanya industri muzik tanah air Kat Farid. Tahun berapa tu bang? Tahun 90 kita habis SPM apa? 91 SPM kan, 92 lah. 92. 20 tahun lebih lah yang lepas lah. Okey. Sebab 97 aku dapat Satria, 92. Okey. So kita dah tahu dah asal Abang Kat, Abang Azan kan. So bila munculnya kita, yang saya perasan berkumpulnya Rafiz, tapi macam mana boleh tarik satu daripada sini, ada Amir yang saya ingat, ada Abang Sen, semua tu. Macam mana boleh, yalah daripada Ipoh pergi ke KL. Abang pun berpindah-pindah. Dia bermula daripada nak buat, lepas tu tengok. Macam mana kau tahu pasal geng CM nak buat gig ni? Macam mana kau tahu? Siapa yang beritahu? Siapa orang dia? Sebab memang kena datang. So aku memang kena datang sebab daripada gig. Yalah, sebab zaman tu tak ada social media. Itulah macam mana dia cari? Zaman tu dia dah lah bukan kena-mengena dengan hip hop. Dia memang buat gig punk lah. Dia sebab budak taman tun. Kita orang ni budak taman tun. Masa zaman tu dah KL Hardcore dia dah buat dah. KL Hardcore dia ada buat untuk budak-budak metal pun ada minta dia buat dia dah few. So dekat situ kenal Azan, tak kenal Azan pun. Buat tak tahu pun Azan ni ada wujud pun tak. Padahal kita tak kenal. Azan yang pencetus idea untuk buat gig dekat
dekat gig hip hop pertama dekat KL. Sebab kita azan. duduk sekali. Kita sama tempat. Dengan Tang tu kita sama lepak. Iman Tang yang Dewa punya manager. So masa tu Tang ni buat gig skinhead dengan hardcore je. Oh, hip hop dia tak main ni? Dia tak main hip hop. Tak, sebab tak ada. Okay. Sebab dia tak tahu pun adanya performer. Jadi bila kita update dia, Positive Tone dah keluar kat Innuendo, PMO. Jadi lain-lain tu semua kita boleh cari. So kat situ wujudlah kumpulan Vibe. Aku dengan Zain. Lepas tu ada 2 orang lagi. Lepas dekat situ kenal Azan, bukan kenal, tak kenal lagi. Dapat tahu yang Azan ni adik Put Innuendo masa dekat prom. Lepas dah jumpa, mula-mula Azan ni nak train je Rafiq. Dia minta tolong train dia orang. Lepas tu kumpulan Vibe ni lah, ajar vokal semua, betulkan dia orang semua. Dah kenal. Lepas tu aku balik Ipoh, jumpa budak-budak Ipoh, cakap jomlah kita buat kumpulan kan. Lepas tu budak Ipoh campak CD Innuendo, kau nak jadi sini. So nak aku buat. So diorang tak nak, diorang memperkecilkan Kemampuan ni. Lepas tu aku pun samurai lah. Tapi sebenarnya kalau kau dengar album Innuendo tu, memang kau clueless lah macam mana nak buat benda macam ni. Sebab macam saya sendiri, saya adik pada Put kan. So bila dia balik, dia cakap kau kena dengar kaset ni, dengar dia punya demo, Innuendo punya demo, lagu acapella. Dengar tu pun macam wow, ada 5 suara, macam mana dia buat? Siapa buat apa? Macam mana dia susun semua ni? Sebab kita tahu harmoni juga, tapi kita tak tahu siapa buat 5 note kan. Memang clueless macam mana nak buat. Sebab kita tak ada music punya background. Kita tak tahu ni semua. Tekan aja kan. Tapi itulah ceritanya, bermula dengan otak rasa tak logik. Bayangkan Innuendo tu, masa Innuendo tu diwujudkan, aku dah ada dah. Dekat dalam tu? Bukan dah ada dalam tu, dah tahu, dah duduk dekat society Innuendo ni. Sebab dia kena touch. Touch tu aku yang hantar. Dia pula adik dia Put. Abang Put. Abang dia Put. So situation tu dah ada. Kata jodoh tu dah ada dah. So bila jumpa Azan, minta dia tolong. Masa tolong dia bawa kawan. Kawan seorang Azim. So jadi ni, lepas tu dia suruh buang ni. Tinggalkan Zain. Aku dengan Zain. Lepas tu memang kita buat lah demi nak tahankan tu, mempertahankan vibe ni kan. So dah jadi kita buat dan kita berjaya buat show kecil-kecil underground lah ni. Opening. Show apa ya banyak. Tak, masalah kita tak ada platform. Dia tak ada platform tu problem nak perform kat mana. Jadi macam mana Cat ni dia ada kenal dia. Kau start Arman dulu baru Mael. Norman. Ya, yang kenal kepada Mael siapa? Arman kan? So daripada Arman kenal pada geng-geng Kebun Baru. Geng-geng ni dia orang related to Nico semua. So dia cakap macam mana buat gig boleh buat. Sebab apa problem kita, seorang je buat gig waktu tu. Iman Tang je buat. So slot tu semua orang nak masuk. Semua nak masuk. Jadi kita susah nak squeeze in. Kadang-kadang dia letak kita kat depan-depan je, opening je. So kita tak dapat masuk. Jadi saingan terlalu. Lepas tu bila dia cakap okey, side aku ada orang yang boleh buat. So dia orang pun buat lah, tapi try and error lah. Because Iman very experienced. Dia tahulah apa keperluan satu gig. Lepas tu kita join orang yang tak reti. Jadi dia buat, dapatlah perform, tapi crowd tak ada dah. Tapi kita perform hari-hari, tiap minggu. Perform tu kat mana tu perform? Dekat club. Bila kelab malam, siang-siang tak ada apa. Jadi dia orang sewa siang. Pakailah club tu siang-siang. Jadi suruh apa, dah kadang-kadang dah dekat nak lock kan. Tarikh dah ada tapi tak lock lagi. Dah dekat confirm baru bagi flyers berapa hari sebelum tu duk bagi. Guna kawan punya office, bapak kawan ada office buat flyer semua. Jadi nak spreadkan information tu memang teruk lah, lambat lah. Sekarang kalau ada social media sekejap aja blast satu malam kan. Betul. Tapi itu dah 2 hari nak blast, tak ada orang, sikit je orang datang. So dah jadi dah ada platform, dah ada Azan. Lepas tu kita kenal Mode. Mode tu macam mana kenal? Mode kenal competition. Kita bukan competition, kita kena compete untuk slot satu show. Okey. Kau bayangkan nak ambil satu show tu, kita orang kena battle sparring.
Dengan mood punya group event. Lepas tu dia kena judge dengan student. student judge. Student judge kita orang. Yo. Sebab students tu dia orang dia buat macam Prom event dia orang lah kan. So dah buat. Lepas tu tiba-tiba pula dua-dua dapat. Dua-dua dapat banyak panjang cerita dia nak dapat tu, dah dapat show tu. So one day kita nak cari satu group member baru kan. Ya. Sebab kita waktu tu memang salah seorang member kita Azim, dia memang masalah untuk fokus untuk buat projek ni. Banyak sangat gangguan mental dia. Jadi daripada kita duk bergaduh, paksa dia benda dia tak nak buat, jadi kita cari alternatif lah. So bila kita tengok group mode ni, kita tengok dalam group tu dia tu betul-betul menyelah lah. Kata dia ni kita, kalau group dia tak serius, kita ambil dia join kita je kan. Kita memang serius nak buat ni. So ambil mood. Lepas tu mood ni English pun memang English boleh membantu. He's a good spokesperson. Kita perlu orang yang nak. Zaman tu kan semuanya in English. Jadi kita perlukan spokesperson yang kalau pergi event, kita dapat event-event yang malam, yang dekat club yang malam semua kan. Memang kena cakap English pun selalu. Kalau siang itu event kita sendiri tak apa nak cakap apa-apa pun, tapi memang malam ni event, corporate ni event, memang kena ada capability untuk cakap English lah. Jadi mood dah masuk mood buat album, tiba-tiba mood belajar. Kat situlah dugaan dia lah, parents dia suruh dia sambung dekat Australia. Tapi sebelum tu dia memang dah belajar lah. Dia belajar kat Lim Kok Wing. Tapi tu boleh lari-lari. Tapi lepas tu parents dia suruh pergi overseas. Kat situ dia drop the bomb, kita jam jugalah. So dia cakap dia bagi masa banyak macam ni. So kita ada masa untuk cari pengganti dululah. Nak cover kan. So kita buat audition lah, ajak member yang kita dulu suka jam-jam kat tangga lah, kat apa. So kita ada kenal, dia ni suara sedap juga kan. So kita buat macam karaoke audition, lepak-lepak karaoke kat rumah member gitu. Ajaklah Amir datang, Iwan datang, Husin pun ada. Walaupun dia kumpulan MOB, dia pun nak nyanyi juga. Husin dulu MOB. Yang dengan Sam tu kan? Dia walaupun dia ada kumpulan dia, tapi dia suka menyanyi, dia join juga, dia lepak agak. Jadi dia pun masa audition Amir tu dia memang ada juga. Dan kalau boleh dua-dua pun kita nak kan. Amir nak, Iwan pun nak, tapi memang kita kena pilih satu je. So kita pilih Amir. So kita jadi 5 orang. So bila mood tak ada, kita masih lagi berempat lah, quartet lah. Sebab susah nak buat satu chord kalau kita bertiga. Maksudnya seorang dah ambil lead. So harmonizing parts dua note je. Tak menarik lah. Dia sedap kalau seorang lead tapi ada buat harmony tu triad. Ada 3 note, ada melody, lepas tu ada lagi 2 support kan. So kita nak macam tu lah. Tapi bila 5 hebat lah, sebab kita dapat buat 4 sekali note sambil seorang lead. Lepas tu kalau 3 orang jaga, 2 orang ni boleh buat sparring, buat twinning macam tu, boleh duet macam tu lah. So kita nampak macam tu, technically kita nak buat macam tu lah. Tapi memang selalu dapat 4 je. Sebab bila mood dah tak ada, susah. Tapi rezeki kita rasa macam tiba-tiba macam kita ambil Husin lah. Husin ni Husin dia hype man dulu. Dia dah selalu dengan kita sebenarnya. Tapi kita tak tahu lah dia tu nak masuk Rafish ke tak. Tapi dari segi lepak-lepak, dia memang suka menyanyi, suka belajar harmoni, suka ni. Kerana lepak rumah saya selalu nak belajar harmoni, nak try buat harmoni. Jadi so bila dia, kita dah tahu kadang-kadang bila tengah lepak-lepak jam macam tak cukup, jom kita buat harmoni ni sekejap. Betul Husin dia, kau buat part ni, dia boleh ikut. So tu yang datangnya Abang Sen tu dekat dalam Rafish tu. So bila padahal dia kru je, angkat barang lah apalah semua. Dia kadang-kadang macam Am juga lah. Tapi Am tak ada rasa nak masuk Rafish kan. Macam tak ada rezeki. Dia macam Am tak nampak macam nak masuk, tapi sebenarnya nak masuk. Dia dalam diam ni, dia dah lama rancang kita lah. Okey, selepas yang kita tahu macam mana boleh mengumpulkan semua ahli-ahli macam Avengers ni, boleh dapat satu. Lepas tu long short story, tahun 2005 Rafish pernah memenangi anugerah bintang popular sebagai artis berkumpulan. Dan selepas itu terus berkecimpung dalam bidang lakonan. Ke sebelum tu? Sebelum tu kita dah berlakon dah shoot dah siap.
Sebelum tu kita dah shoot dah tapi cerita tu tak keluar lagi. Tipa tertipu lah So lepas ABP tu masih lagi tak keluar lagi cerita. Sebab cerita tu delay beberapa tahun macam-macam lah, itulah timing lah. So lambat keluar sebenarnya cerita tu. 2 tahun kemudian keluar. 2 tahun kemudian. Sebab dia cerita dia macam ni Tipa tertipu ni, dia satu fenomena tiba-tiba ada producer approach kita nak buat filem, lepas kita orang appear dalam satu lagi filem. Kita ada satu filem sebelum tu, SH3. Okey. SH3 ni kita orang ingat kita ni lead. Rupa-rupanya kita ni just appearance, special appearance. Ini adalah first filem. Ni bukan cerita kita orang pun. Bukan cerita orang, tapi dia cerita dia tajuk dia skate handphone hip hop. Tapi yang best tu waktu tengah shooting tu, lepas tu lagu kita keluar. So orang SH3 ni producer dia cakap, kita orang nak pasang lagu tipu boleh tak? Cakap, oh sorry no. Dia tak bagi lah. Kita tak bagi lah. Mana boleh. Kau punya deal dengan lagu grinding sebelum tu. So bila jadi benda ni, berlaku benda ni, SH3 ni dia filem pertama Fasha Sanda. Fasha Sanda baru lagi. Semua Fasha Sanda, Farah Fauzana, N Nasri, siapa lagi? Dalam tu semua muka-muka yang kau tengok dekat TV. Muka lama ada lah, macam siapa tu? Apa nama? Main lawak kita. Main pelawak kita nak cerita. Ni Opi Zami. Opi Zami. Itu yang paling otai lah dalam tu. Yang lain semua baru dan termasuk Pak Din pun ada. Pak Din sikit. Pak Din sikit. Dan dalam tu juga ada arwah Ashraf Siglan. Itu dia baru kat situ. So jadi lepas tu Ahmad Idham offer kita Tipa Tertipu. Sebab kita duk record dekat, kita record kat studio dia. Sebelum tu Hatan sebelum tu Excellent Production Excellent Pictures. Sebelum tu Abang Hatan. Lepas tu Abang Hatan keluar, Ahmad Idham masuk tu, kita dah sembang Ahmad Idham. Dia cakap boleh lah buat filem. Dia sembang dengan Kat lah banyak. So Muhammad Khalid buat arwah Muhammad Khalid buat skrip. Dia bersama dengan Brom Parare. Brom Parare sekali zaman tu. Dalam tu, dalam filem ni. Filem ni berlaku adalah filem arahan Ahmad Idham. So Tipa Tertipu jadi fenomena cerita musical yang tak ada musical sangat lah. Tapi ini dah kiranya the first musical film untuk Rafish lah. Lepas tu dah itu je lah. Satu je. Tiba-tiba. Masa tu saya ingat saya darjah 3. Lepas tu memang saya favourite. Dulu kan zaman kecil-kecil dulu kita ada tulis-tulis biodata artis kegemaran, dan saya tulis artis kegemaran Rough Age. Sebab masa tu saya tengok filem Tipa Tertipu tu, dan kita kat sekolah-sekolah dulu memang Rough Age tu. Dua-dua filem ni kita orang problem because dia orang tak nak dengar cakap kita tu problem. Macam filem SH3 paling teruk sekali lah. Kita punya pendapat tentang hip hop pun dia tak nak dengar. Kita cerita pasal scene ke b-boy pun tak nak dengar. Dia orang ada pendapat sendiri. So apa-apa pendapat kita tentang scene, contohnya macam benda dia tak logik, contohnya dia suruh kita perform atas stage, mic dia tak bagi. So kita cakap mana boleh, tak nampak logik lah ni kita. Tak tahu, patut korang artis korang bawa mic. Ini filem prop kau orang fikirlah sendiri. Sebab kita tak pernah ada artis jalan bawa mic kan poket. Buat apa sih? Bukan mic tak ada bunyi. Tapi banyak benda-benda yang pendapat kita tak diterima lah kat situ. Kita rasa macam tapi ada yang saya gaduh, contoh macam dia nak shoot kat synchro sound, dia nak tampai stiker hip hop. So cakap ini synchro sound bye. Ini level lain tau. Kau studio biasa pun kau tak kenal. Ni synchro sound ni level atas ni studio. Kau jangan nak tampal hip hop kat sini So memang angin betul. Sikit pun tak ada respect kat entertainment industry. Kau datang linggang kangkung nak buat filem, kau tak fikir, kau tak kaji langsung ke? Lepas tu macam Tipa Tertipu kan, basic macam kau nak buat musical, bagilah proper recording. Bagilah recording yang sound betul. Macam mana boleh claim musical kalau recording macam demo je? Biasa je recording dia dulu. Recording dia macam kita kena record dulu. Sebab waktu kita nak berlakon tu, kita nak gunakan sound tu. So lepas tu kita kena record balik proper recording untuk movie. Tak ada budget. Alamak.
So bunyi demo tu masuk dalam filem. Jadi kau dengar memang sound kau tengok tiba-tiba Itu demo, itu memang demo. Bunyi demo je tu. yang kau dengar tu semua demo. Allah. Memang sakit hati lah kita orang. Lepas tu yang scene yang nari kat gas station tu. Cakap beritahulah kita orang, kalau kita orang ni tak kenal penari-penari gempak kat KL ni, siapa lagi kau nak cari dalam scene ni? Dalam scene R&B hip hop ni kita orang lah yang bawa penari-penari selain daripada Tufat. Habis tiba-tiba part scene menari kat gas station tu cari sendiri. Okey. Koreograf sendiri. Panggil lah kita punya dancer, koreografer kita. Waktu tu Buji semua nari dengan kita. Dia orang boleh koreograf semua tu. Tak tanya pun kita, buat sendiri. Terus buat je. Ya. Cakap itu masalahnya. Bukan saja kat Malaysia tau. Macam dekat Jepun, filem dengan anime. Nak buat adaptasi anime tapi tak nak dengar pendapat animator, tak nak dengar pendapat apa mangaka orang yang buat cerita tu. Ni masalah dia lah. Padahal macam kat US, musician dengan filmmaker dah gempak lah. Dah ngam lah. Kalau dia orang buat cerita pertandingan menari itu gempak lah. Kita kat sini macam, wah aku nak buat filem je. Tapi aku punya tugas dah buat filem pasal kau punya industri. Tapi kau pandangan aku, mana boleh, kau bukannya orang dari industri aku. Faham. Kau bagian filem je. Kau kena belajar dengan aku. Aku tak cakap aku nak buat filem. Kalau aku nak buat filem, aku nak belajar dengan kau lah. Tapi kau nak buat filem pasal muzik, kau kena belajar dengan aku lah. Tak nak, semua ego. Tak nak. Cuba duduk tengah-tengah. Tanya kita betul-betul. Kan? Tapi tu masalahnya. Tu pasal filem musical ke apa ke, Oyo je kat Malaysia ni. Macam Arwah buat bagus yang rock. Dia sebab dia hidup, dia memang layan lah muzik ni semua. So dia buat tu tak benci lah, tak poyo lah. Kan? Walaupun masih lagi tak deep lah. Dia boleh deep lagi lah. Dia Muhammad Khalid punya ideologi, Arwah Muhammad untuk ideologi Tipu Tertipu ni lain. Dia dengan kita mula-mula. Totally lain. Tipu Tertipu ni sebenarnya musikal, dia bukan musikal yang jenis tung tak tak ada. Dia lain. Musikal yang lain. Digambarkan lain, tapi bila jadi itulah. Bukan seperti yang diharapkan. Tapi itu orang punya expectation, macam ni lah. Tapi tak, itu bukan musikal. Nah, kita dengan abang memang bersama daripada awal. Tapi bila production nak start, tiba-tiba dia dah tak ada kuasa dalam nak buat keputusan. Okey. Tiba-tiba dia dah tak ada. Dia tiba-tiba dah tak ada lah. Dia ada untuk scene dia yang hantu tu. Lepas tu dia tak ada lah. Totally orang lain. Maksudnya orang lain tu siapa yang kita tahulah yang buat cerita tu kan. Tapi kita tak tahu rancangan asal dia, patutnya Arwah yang kontrol semualah. Tapi tengok tak. Okey, tak kisahlah apa-apa pun. Ini benda realiti lah. Waktu tu cerita tu pasal kita orang, pasal muzik kita orang. So the least you can do waktu tu ialah dengar pendapat kita orang. Itu je lah. Tapi still dia tak adalah tak dengar langsung. Ada juga. That's why dia minta lagu-lagu daripada kita. Kalau dia tak dengar langsung, memang lagu lain lah. Semua orang lain buat lah. Cuma dia tak dengar bab kita kata kalau musical sound kena bagus, recording kena proper, ni nama kita at stake ni, Rafish ni. Sejak bila kita rekod cikai-cikai kan. So itulah, kita masih tak dapat lah yang tu. Cuma tak tahulah ada musical lain macam mana kat Malaysia ni kan. Selepas tu tak tahu Betul. Okey, so lepas tu dah habis filem, masing-masing ada buat haluan masing-masing. Dan tahun 2018 kembali reunion. Saya ingat lagi di bulan puasa berkumpul ramai makan-makan. Macam mana boleh tercetusnya? Ni dah berbelas tahun, 10 tahun lebih kurang. Lepas tu boleh comeback balik, jadikan Rafish, brandingkan balik Rafish tu. Dia sini reverse parking kan, reverse parking, dah parking, lepas tu keluar 2 tahun parking balik, parking tu ada lagi. So tak apalah, kita buat lah. Kita buat untuk bagi tahu yang kita ada balik dan kita nak cari orang-orang tu balik. Orang-orang Kat dia tak keluar daripada industri, dia masih lagi dalam industri. Dan dia bukan boleh memang nak buat Rafish ni, tapi dia tak nampak macam mana nak beritahu semua orang benda ni menarik untuk dibuat lagi lah. Dia pernah try ajak dia orang, tapi dia tak berjaya betul-betul convince dia orang yang benda ni fun lah. Sebab semua orang dah ada komitmen and fokus pada macam-macam benda lain. Jadi macam mana nak bagi semua orang rasa macam
jom buat balik. So kita pun tak ada tahu macam mana benda tu berjadi. Cuma satu hari macam saya dengan Amir, kita orang masa kat Brunei lah, saya dengan guru, salah seorang daripada guru kita orang cakap, abang, dia lagi muda, dia bilang, abang Rafish, abang Zan dengan abang Amir tak nak buat balik Rafish ke? Tanya. Cakap, kita orang dah tak reti lah nak buat semua. Tak ada, abang tengok macam ni. Sebab dia selalu macam hint kat kita orang, kita ni selawat, tapi jangan kita selawat, tapi sambil kita selawat tu, kita happy bila orang puji suara kita sedap. Kita happy bila orang tengok kita senyum-senyum, suka kita. Padahal yang kita promote tu Rasulullah. Sebenarnya kau kena happy bila orang suka Rasulullah. Engkau tu adalah tool, engkau alat untuk promote Nabi SAW, bukan kau tu adalah hero pujangga kat depan tu. Dia banyak train kita benda-benda macam tu lah, buang keakuan semua. Tapi satu hari dia kata macam, takkah abang rasa patut abang buat balik Rafish sekarang? Susah nak baca. Sebab Rafish ni satu tool yang bagus je. Dia kata macam ni, contohnya ahli zikir, ahli selawat, tapi dia kerja lain. Adakah dia tidak berzikir dan tidak berselawat, tapi dia cat rumah? So adakah dia bukan zikir dan selawat sebab dia cat rumah? Orang yang cat rumah pun nak zikir dan selawat juga. Orang yang tanam padi pun nak zikir dan selawat juga. Bukannya semua orang yang zikir selawat tu atas pentas. Zikir selawat atas pentas dengan gendang. Bukannya semua orang yang zikir selawat tu ustaz. Orang yang kerja office pun nak zikir selawat juga. Jadi manusia ni semua ada tugas masing-masing, kan? Jadi abang sebenarnya dalam bidang tu memang bagus lah, dia kata. Rafi ni bagus, dia kata. Dan sekarang ni abang masuk balik dalam keadaan sedar dan dah berguru, dah dulu jahil, sekarang dah. Jadi abang masuk ni dalam keadaan yang nawaitu barulah. Nak bawa cahaya Rasulullah. Tapi nak buat muzik Rafish lah, buat muzik Rafish, tapi nak mewakili guru-guru untuk sampaikan ke macam mana, kan? Contoh, sebab dia kata, saya fikir sendiri jugalah, kata betul lah, ulama-ulama tak boleh nak masuk dalam industri. Ulama-ulama kena duduk kat tempat dia lah. Dan orang industri ni kena pergi kat dia. Tapi macam mana orang nak industri nak pergi kat dia kalau tak ada yang beritahu nak pergi kat mana? Jadi wakil-wakil guru-guru ni lah yang kena masuk ke industri, masuk kat situ, pergi sini, pergi ke kedai-kedai kopi. Kita yang wakili guru-guru ni lah kena kerja. Jadi kat situ saya nampak macam, okey. Kena betulkan nawaitu lah, niat dia apa. So dalam industri kita ni, tak adalah 100% semua orang tak pergi berguru. At least dalam industri kita ni dah mula ada orang yang dah ada guru, dah tahu nak pergi cari ilmu kat mana, semua boleh beritahu kat yang lain semua. Tapi serius, bila saya datang balik kat industri ni, bila kita buat balik, kita tengok industri ni dah lain. Dulu kalau saya nak shooting, saya nak minta solat, dia orang, nak solat? Kena berhenti lah ni, azan nak solat lah. Semua kena berhenti sebab saya. Okay. So semua orang macam, berhenti? Tak syok lah tu. Kita beban tu. Tapi sekarang industri lain tu. Sekarang ni macam, break solat. Semua solat tu. Break solat. Industri sekarang ni lebih gempak lagi tu. Dia berhenti dan dia ada solat jemaah semua. Benda-benda yang macam kita buat dekat apa? Kita buat trio. Siap ada surau, berjemaah, azan, siap solat semua. Cuma tazkirah tak ada. Tapi sebab dia dah jadi matang. Lepas tu budak-budak sekarang ni pun dah into semayang berjemaah. So dah lebih tahu industri dah lain. Industri dah lain. Lepas tu tak macam dulu betul-betul gelap. Dulu kita masuk mabuk semua ada. Industri dulu. Lepas-lepas award mabuk. So jadi macam lost kat situ. Kita terkejut tu. Macam ni ke kehidupan dia? Bila dah belakang tabir ni. Bila dah parking balik ni, dah matang. Masing-masing dah macam, semua dah tak nak mengejar pada, okey dah, dulu aku kepala. Sekarang ni aku dah tak nak jadi kepala dah. Biar orang lain jadi kepala. Aku duduk nyanyi je. Macam tu. Faham tak? Faham. So sekarang ni bukan zaman nak buat scene macam dulu. Bukan zaman nak berpeluh. Zaman untuk nyanyi, duduk atas stage, perform elok-elok, lepas tu keluar produk elok-elok. Dan tak ada berdarah langsung. Dan alhamdulillah bila dah jadi tu, jadi konsert. Konsert
full house. Yes. Kan? Lepas tu pandemik, ingat pandemik tu menghentikan lagi kita punya perjalanan. Tapi buka balik full house. Lepas tu baru ni pun full house. Jadi sokongan sentiasa ada. So jadi apa lagi nak buat? Kan? Teruskanlah. Yes. Ya. Zaman dulu kita buat scene banyak dengan Leo macam tu lah. Cakap, sembang. Terus kita kena macam ni lah. Macam ketua kampung nak bagi orang kampung semangat kan. Tapi sebenarnya kat international level, cara dia orang buat scene ialah dengan buat produk yang power. Kan? Fokus pada dia punya kemampuan dan apa yang dia capability, keluarkan produk yang quality. Itu je dah cukup untuk adakan scene. Yes. Orang dengan satu CD tu, berpecah banyak kumpulan keluar dengan satu CD je. So kat situ kita cakap, at the end of the day, sembang kurangkan sikit, kerja kasih lebih. Buat elok-elok. Yes. Macam contohnya, zaman kita tak keluar atau masa kita buat comeback, kita cakap dulu kita tak merasa ada konsert. So bila kita buat comeback ni, kita nak buat konsert. Jadi orang kata, konsert tak boleh jual lah. Kat Malaysia ni tak ada konsert. Orang tak buat konsert masa tu kan. Masa 2017 tu. Tapi kita cakap, tak tahulah. Tapi kita orang rasa, kita buat konsert bukan pasal nak jual apa tu. Kita buat konsert pasal kita nak bagi balik pada orang yang sokong kita dulu. Apa yang dia suka, kita nak perform kat dia orang. Lagu-lagu tu semua. Itu je kita nak buat konsert. Bukan pasal jual tak jual ke apa. Betul. Okey, punya banyak konsert dekat Malaysia. Punya banyak. Sana 20 band, 30 band, 40 band, semua. Semuanya ni untuk mendapatkan 10,000, 20,000 orang kan. Aku satu konsert, satu artis 4,200. Cukup lah. Aku tak perlu pun yang lebih 20, ni. Tak perlu sebab diorang mungkin memerlukan kita. Tapi bagilah anak-anak muda ni perform. Bagi diorang stage. Diorang they need that. Diorang macam gig dululah. Diorang nak platform. Diorang nak platform. Tapi lepas 2018 bila kita perform full house, kelang kabut semua promoter yang tak promoter nak jadi promoter nak buat konsert juga sebab kata boleh. Sebenarnya bukan pasal boleh ke tak boleh, pasal kau nak buat kau buat lah. Kau nak buat. Contoh sekarang kan. Kalau kau fikir kau takut saingan tak boleh jual, kalau kau fikir berniaga macam tu, jangan buat. Tapi at the end of the day, kalau kau betul-betul nak buat, kau buat lah. Tak ada orang pun kau buat juga. Orang tak datang 10 orang pun kau buat juga. So kau ni macam mana terpulang pada kau lah. Kalau kau nak ikut trend aja, tak dapat. Bila tak ada trend kau tak ada lah. Yelah, betul. Okay, so kita pun dah panjang cerita kita hari ni, panjang lagi ni. So kita nak menutupkan ada berapa soalan lagi? Ada, habis dah last dah ni. Dah last soalan dah. So kita sikit je soalan dia. Sikit soalan je. Tapi kita dah berkejam-kejam dekat sini ni. Okay, so berapa jam? Lebih sejam dah ni rasanya. Dah sekejap, orang 3 jam. Planningnya memang kita nak berepisod. Kiranya part 1, part 2, part 3, part 4 lah kan. Tapi kita mengikut producer lah hari ni. So kata-kata akhir projek yang terbaru daripada Rough Age dan untuk peminat-peminat di luar sana, terutama di Ipoh Perak ni lah. Dia macam ni. Cubalah Ipoh ni jadi port R&B kan best. Amin. Itu angan-angan kau lah kan. Tapi kau tahulah. Sebab saya bagi orang Perak kan. Orang rasa macam budak rempit main R&B tau. Aku ni budak rempit dulu main R&B. Bukan pasal apa, pasal kita kenal orang yang betul. Dan kenal dan society yang betul. So kebayangkan kalau semua orang sama je genre. Perak, rock, sana rock, sana rock, sana rock. Dah jadi macam mana? Cuba ada satu konsep sini pop yang pop harmony ke pop apa. Cuba jadi macam tu. Port Ipoh ni adalah port R&B vokalis berkumpulan. Kita bukan jangan cakap R&B lah. Budak-budak vokalis berkumpulan kat sini lah. Nak cari budak-budak horn, kau pergi ke Bagai Datuk. Bagai Datuk semua tiup trompet je. Macam tu. Macam dekat Indonesia lah. Tapi dia orang kena ada CM dulu lah. Kalau Ipoh ni tak ada CM sebab bila takkan jadi lah. Ini port ni sebenarnya CM lah ni. KL dia start dengan CM dulu. Dekat Ipoh ni kena ada tempat penyatuan dulu. So kat situ kita tengok, ni pakar apa, ni pakar apa, ni tahu apa. Kat situ kita boleh buat kerja besar-besar. Sebab dah ada ahli. So jadi jangan lupa sebab album Rough Age pun nak keluar. InsyaAllah chapter 2
Adalah, Rafish dah lama dah buat kerja. Time PKP pun kita record juga semua. Tapi cuma Misteri Nusantara untuk Rafish kali ni ialah Misteri Nusantara. susah nak keluarkan album. Sebab zaman kita dulu, kita buat album, kita keluarkan album. Zaman sekarang ni tak boleh keluar album. Zaman sekarang ni dia kata tak sesuai keluar album, kena keluarkan single. Tapi kita dah record dah lagu-lagu ni semua. Sepatutnya September ni lah permulaannya 2 lagu kita akan keluar. 2 lagu. Tapi berat dia. Tak tahu nak cakap. Tak apa, lepas kamera dah off kita bagi dia dengar lah. Kau nak dengar sekali ke? Nak? Tapi bang, siapa yang tak pergi konsert Rafish rugi sebab kat situ ada lagu terbaru daripada salah satu lagu dia album tu kan, betul lah. Betul. So dan itu dia daripada abang-abang Rafish. Terima kasih Abang Azan, terima kasih Abang Cat Farish kerana bersama kita. Cat Farish. Kita hip hop juga. Bersama kita dalam podcast kali ini. Sebelum itu terima kasih kepada sponsor kita, Benang Kain. Yang dipakai oleh Abang Azan, Abang Cat dekat belakang kita ni. Jangan lupa untuk dapatkan Benang Kain. Alright. Jadi itu saja sebelum akhir. Lagi? Sebelum akhir saya nak minta kita sama-sama yang nak dengar harmonize Rafish. Itu. Kau buat apa? Saya itu. Ni tak ada dalam plan ni, Okey, itu saja daripada saya. Saya Amzalur Rahman dan terima kasih Abang Rafish. Abang Rafish tu.